Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengatur syukur tinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Maha Pengatur, Maha Penyusun, Maha merahmati dan Maha mengasihani. Semoga kita diberkahi kerana keikhlasan kita untuk hadir dalam majlis ilmu ini, dan juga semoga kita dapat meningkatkan istiqamah pada Allah dan pada diri sendiri untuk menjadikan kelas kita ni, kelas tadabbur, semakin diterima dan difahami dengan benar. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan mereka yang mengikuti mereka itu sehingga pada hari kiamat. InsyaAllah, macam biasa kita akan mulakan kelas sebaiknya dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tanya-tanya sikit lah perkembangan di sini. Salah seorang yang hadir di kelas kami untuk esok dah mengkuarantin dirinya sebabkan anak dia terlibat dengan anak dia tu, tempat kerjanya tu terlibat dengan positif COVID-19. Jadi dia pun volunteer untuk kuarantin, takut orang tengok lain macam. Jadi dia pun kuarantin. Saya harap yang hadir ni semuanya free. Saya scan tadi tengok apa tu hotspot masih tak ada lagi. Jadi semoga kita terus mengekalkan kebersihan untuk memutuskan rangkaian jangkitan. Ini berkait dengan nyawa, jadi hati-hati. Kita pun semua dah senior-senior belaka, kebanyakan yang kena tu orang yang berumur dan juga orang yang ada latar belakang 3 serangkai. Bukan nak menakutkan, saja mengingatkan supaya kita lebih berjaga-jaga lagi. Kalau tuan-tuan masih ingat minggu lepas kita bagi ayat mana? Ada jawapan tak? Satu orang je jawab. Al-Anfal ada ayat ke? 2 hingga 4. Dah tulis belum? Berapa kali tulis? Dah tahu? Sekali. Allah. Kurangnya ada 7 hari katanya. Siapa yang tulis 10 kali? Tak ada. Siapa yang hanya tulis masa kelas tu je? Buku tu hari ni baru pegang.
Lemak ramai juga. Jumpa tak beg ke malam? Nak pagi tadi baru cari mana beg tu. Itu saya cerita untuk kawan saya dulu masa saya kerja dulu. Dia kat hari ni book bag tak jumpa. Jadi tak ada bawa bag. Itulah tuan-tuan, sungguh-sungguh menambahkan kesungguhan kita dengan Quran. Sebab kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan mudahkan lagi. Ya. Jadi untuk hari ini kita tengok sungguh-sungguh tu, ya. Sebab kita dalam proses belajar, kita ambil kata sungguh-sungguh, ya. Dia akan ada dalam surah yang ke-29. Boleh beritahu apa nama surahnya? Susunan surah yang ke-29. Ingat ya? Al-Ankabut maknanya apa? Labah-labah, spider, ya? Spider ni ada cerita, ada hadis Nabi di sebalik kata Al-Ankabut. Hadis kata inna awhanal buyuta labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dengar baik-baik tuan-tuan, ya? Puan-puan dengar. Sesungguhnya Awhan maknanya yang paling lemah. Al-buyut rumah yang paling lemah. Al-baitul ankabut, rumah labah-labah. Laukan ya'lamun, kalau kamu tahu. Itu ayat Quran. Tapi hadis Nabi kata, siapa yang biarkan ketua keluarganya ataupun pengaturan pentadbiran keluarganya diurus oleh orang rumah. Ada suatu saya bawa rumah ni, dia adalah rumah yang lemah. Jadi nak kuat rumah kita, biar kita urus. Masuk urus tu, kita lah ketua, kita buat keputusan. Mesyuarat boleh dengan dia, tapi keputusan kita putuskan mengikut hukum syara. Bukan ikut orang lelaki punya pendapat, ya. Itu boleh buat. Jadi nanti kita cari. Saya tak ingat. Nanti kita cari. Jadi dalam Al-Ankabut ni kita tengok ayat terakhir sekali. Ayat terakhir dia ada nombor. Jadi dia adalah yang ke-69 pada muka surat 404 sebelah kiri ayat terakhir, ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang telah berjihad mereka pada jalan kami. Fina pada kami maknanya pada jalan kami. Kami itu Allah SWT. Kami bukan bermakna ramai, tapi Allah guna perkataan kami untuk menunjukkan ta'zim, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan taksir, ta'zim, ya. Jadi orang-orang yang berjihad pada jalan kami, lanahdiyannahu
sesungguhnya kami pasti pimpin mereka subulana. Subul ni jamak daripada perkataan sabil. Subul jamak taksir, maknanya jalan-jalan. Maknanya banyak jalan menuju kepada Allah SWT. Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan hidayah, Allah akan mudahkan, Allah akan jadikan kita terpimpin dengan jahadu. Jahadu juga boleh kita terjemah dengan makna bersungguh-sungguh. Jadi apa kaitannya? Untuk mereka yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan lanahdiyanna. Lam tu lam taukid, nahdiyanna diberi dengan kalimah sirah mubalaghah yang memberi makna jaminan. Ya, terjemahan pun kita kata kami pasti beri petunjuk. Sesungguhnya kami pasti beri petunjuk mereka jalan-jalan kami. Allah kan yang mencipta kita. Allah juga yang mencipta langit bumi yang di tempat kita duduk hidup ni. Dan Allah lah yang menciptakan jalan hidup yang dia redha ni. Itulah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jalan hidup yang Allah redha hanya Islam. Jadi kita tidak ada pilihan lain melainkan menyerahkan diri kita pada jalan yang Allah perintahkan ini. Kita tak akan dapat capai kejayaan kalau kita tidak jadikan jalan ini sebagai jalan yang kita gunakan untuk mendapat redha Allah. Redha Allah itu pun tak akan dapat kita capai kalau kita guna jalan lain. Tak ada jalan lain sebenarnya. Apa makna tak ada jalan lain? Dalam satu ayat lain Allah SWT kata wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak sayugira, tidak wajar bagi seorang mukmin dan juga seorang mukmin lelaki atau seorang mukmin perempuan apabila Allah SWT telah menetapkan satu urusan bahawa mereka ada pilihan, ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain tu memberikan pemahaman bahawa kita tidak ada pilihan melainkan patuh pada semua yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu memberi petanda kepada kita, ya, bahawa kita ini kena tahu apa yang Allah redha, kena belajar, kena dapatkan ilmu tu, kena dapatkan pemahaman itu dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Sebab kita tak ada pilihan dah. Kalau tak ada pilihan, maknanya kita tak ada jalan melainkan belajar dia. Itulah Al-Quran yang kita selalu sebutkan Nabi tinggalkan kepada kita. Taraktu fikum amran. Ayat yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah 33 ayat yang ke 36. Ke surat 423.
Cuba. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak wajar makanan tidak sayugia, tak wajar tidak sayugia bagi seorang mukmin lelaki, wala mukminatin, dan tidak wajar juga bagi seorang mukmin perempuan. Ada orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya membuat satu ketetapan. Qadallah itu Allah putuskan, maknanya buat satu ketetapan, satu hukum, amran, akan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahawa mereka ada pilihan lain dalam urusan mereka. Maknanya apa? Dalam menentukan jalan kita ini, kita kena ambil Islam. Dan dalam mengambil Islam ni tadi, kita tak boleh nak yang kita suka. Kalau kita nak pakai baju, boleh pilih baju hijau, merah, biru, kuning, kan, mahal, murah, selama tak ada benda haram padanya. Tapi dalam menentukan jalan hidup, Allah SWT dah tentukan. Allah kata walidzakari mislu hazzil unsayain, contohnya bagi seorang lelaki itu warisan harta seumpama dua orang perempuan. Maknanya apa? Dua orang perempuan punya harta sama seorang lelaki warislah. Maknanya lelaki dapat double, perempuan dapat separuh. Itu ketetapan Allah. Dalam ketetapan begini, ada grup, ada kumpulan manusia, orang Islam yang bantah. Ini tidak adil ini. Dipakai dialog Piramli. Kalau Allah tidak adil, siapa lagi yang akan berlaku? Faham tak? Dia mempertikaikan keputusan Allah, maknanya dia sudah kufur dengan ayat ini. Dia sudah kufur dengan ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Boleh tak kita kufur satu ayat ni? Boleh tak? Jawab. Faham tak saya cakap apa ni? Tak boleh. Kita masalah kufur ni, kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, man kafara biharfin minal Quran, ya, siapa kufur dengan satu huruf dari Quran, sila itu gangguan. Baik begini. Man kafara biharfin minal Quran, ya, siapa yang kufur dengan satu huruf dari Quran, faqad kafara bil Qur'ani kulli, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan Quran itu semuanya. Itu satu huruf. Apalagi kalau satu ayat, kan? Itu dalil yang menunjukkan satu huruf pun tak boleh kita ingkari daripada Quran. Yang grup Sisters in Islam yang mempertikaikan undang-undang keluarga ataupun dipanggil undang-undang hukum warisan harta itu, dia kata tidak adil. Ini hanya sesuai zaman dulu. Sebenarnya dia sudah kufur dengan ayat ini. Bila kita kata ayat ini dia kufur, ada lagi sebenarnya kait-mengait dengan ayat ini yang dia kufurkan juga. Maknanya walaupun satu huruf kufur dikufur seluruh, samalah. Kalau dia kufur satu ayat, apatah lagi, ya? Jadi dia sebenarnya dia kufur dengan seluruh ayat Quran. Jadi pilihannya apa? Dengan undang-undang yang Allah tetapkan ini, pilihannya adalah sami'na
33 tadi, ayat 36. Tak habis saya baca dia. Jadi kita tidak ada pilihan dalam urusan ini, melainkan kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini statement dari Allah. Dan barang siapa yang menderhaka pada Allah, ya'sillah, memaksiati Allah. Memaksiati maknanya menderhaka, membuat benda yang salah, itu maksiatillah. Faqad dhalla dhalalan, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas, terang. Allah sendiri cakap dhalla dhalalan mubin. Kunci ke tidak puan? Itu cakap dia gangguan. Itu betul. Ya. Untuk ini pesanan untuk yang selalu lupa ni kan, saya pun berlaku juga, tapi ada cara rupanya untuk kita tak lupa. Banyakkan zikrullah, InsyaAllah kita perkara-perkara itu tak akan lupa. Dulu kan kita buka tin kan, abang buat susuan lah, dia punya puting nak tutup tu kita pegang, tapi cari mana tak ada kan, boleh di tangan kat dia susu ada ni, ada sebab lupa. Kurang tu tak ada, kurang lebih lupa. Betul, banyakkan istighfar ya, banyakkan istighfar gitu. Itu sebenarnya pesan-pesan daripada hadis Nabi ya. Saya membacakan banyak hadis di kelas esok, tapi esok kita punya kelas tu kita buat dah jadi majlis Maulidur Rasul. Tapi saya rasa saya nak terangkan satu perkara besar lah besok. Kalau tuan-tuan boleh datang, adalah ada jamuan sikit. Apa ni, betulkah menyambut Maulidur Rasul itu satu amalan sunnah Nabi? Ataupun macam mana boleh berlaku ya? Zaman besok hari Khamis adalah 12 Rabiul Awal 1442 kan? Itu kan kelahiran Nabi yang ke 1442 tu, umur Nabi dah 53. Jadi 1442 campur dengan 53, oh dapat umur Nabi betul. Kenapa campur 53? Sebab kalender Islam dikira dari Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah umur 53, umur saya tahun lepas. Ya, jadi 1442 campur 53, 1495. Tapi itu bukanlah tak apa, besok kalau nak tahu, besok kita cerita panjang-panjang. Baik, balik kita pada ayat yang kita cakapkan tadi, iaitu surah Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang telah berjihad mereka pada kami, bersungguh-sungguh mereka pada kami, juga boleh diterjemah begitu. Lanahdiyannahum, sesungguhnya pasti kami akan beri petunjuk mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah sesungguhnya beserta orang-orang yang berbuat baik. Baik, jahadu, jihad. Jahadah mana dalam bahasa Arab, asal mana jahadah ni sungguh-sungguh. Satu mana, satu lagi jihad. Jihad ini ada dua hal saja dalam Islam. Kenapa kena dijelaskan? Sebab hari ini ada pihak-pihak tertentu yang gunakan makna jihad untuk perkara yang tidak relevan dengan kalimah itu.
Contohnya, berjihad menghapuskan kemiskinan, jihad ekonomi. Dengar baik-baik ya, sebab ini istilah ni keliru dan salah. Sebab jihad itu dalam Islam, dia hanya diletak pada jihad mengangkat senjata melawan musuh. Satu. Yang kedua, jihad di situ diletak dalam apa yang kita buat sekarang, iaitu belajar, mengaji, masuk dalam jihad. Adapun jihad ekonomi, membasmi kemiskinan, itu bukan jihad. Kita tak boleh masuk itu. Base-nya pada apa? Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Ni satu lagi, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Surah Al-Furqan, surah yang ke 25. Surah 25 ayat yang ke 52. Senangnya 25, 52. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir itu, dan berjihadlah engkau akan mereka. Nabi disuruh secara mufradah. Mufradah maknanya apa? Personal dia seorang. Kalau tak ada orang nak sokong, nak ikut, nak bantu, Nabi kena berjihad seorang. Jadi warisan kepada Nabi ini diwariskan kepada semua pewaris-pewaris Nabi. Saya tanya, di sini ada tak pewaris Nabi? Ada tak orang yang offer dirinya nak wariskan, nak menerima tugas Nabi? Ada berani? Serius ni? Kita tak faham. Tuan-tuan, sama ada kita suka atau tidak, sama ada kita rela atau tidak, kita kena ambil tugas warisan Nabi. Kalau tak, kita bukan Islam. Sebab tu kita kena ambil. Dan bila ambil, sebab itu wajib kepada kita belajar, memahami apa yang diperintahkan ini, supaya kita punya amalan makin betul, makin cantik, makin jelas, makin murni, ya, makin sempurna. Itu yang kita nak. Ayat itu kata, walladzina wala tudil kafirin. Allah perintah dengan larangan, ya. Maka jangan engkau taati orang kafir. Orang kafir ini tak boleh ditaati. Siapa yang kafir? Segala manusia, segala pihak yang bukan Islam, yang mengaturkan banyak perkara kepada kita. Mereka itu terikat dengan kegiatan-kegiatan dan amalan fahaman kafir. Kita dilarang untuk mentaati mereka. Sebaliknya Allah perintahkan kita jihad kepada mereka dengan jihad yang besar, jihad dan kabir. Itu satunya, mengangkat senjata menentang mereka, menjatuhkan kekuasaan mereka. Dan juga yang keduanya, menjadikan pembelajaran ke arah pemahaman yang bagus, bertambah bagus hari demi hari. Target kita ni apa, tuan-tuan, puan-puan? Setiap hari kita menjadikan kita lebih baik dari semalam. Itu target. Kalau semalam kita hanya hafal ayat ini, hari ini kita dah hafal ayat yang besar. Kalau dulu kita hanya faham sebahagian, hari ini kita dah faham lebih besar, lebih banyak. Kalau dulu kita tak mampu buat ini kerana tak faham, hari ini kita dapat. Jadi sentiasa kita dinamik, ya. Ilmu itu kena dinamik. Apa mana dinamik? Dia tak duduk diam, ada je, ya. Jangan jadikan dia statik. Baik.
Jihad itu siapa yang lakukannya, dia akan diberikan pimpinan. Lanahdiyanna. Siapa yang berjanjikan pimpinan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah fardukan kepada apa? Allah fardukan kepada kita. Jadi kalau kita berusaha, saya sebahagian daripada apa yang kita belajar ni, saya minta tuan-tuan tulis, minta tuan-tuan hafal, minta tuan-tuan dan puan-puan menyemak, membuat kajian. Itulah kehendak kelas ataupun apa yang kita katakan tadabbur Quran. Sebabnya syarat berada di sini ada mata, ada telinga dan ada jantung. Siapa yang tak ada tiga ni, bolehlah tak datang sini. Siapa yang tak ada salah satu? Semua orang ada, kan? Jadi siapa yang tak ada mata, tak boleh nampak, masih maaf lagi, dia boleh dengar. Siapa yang tak ada telinga, tak ada mata, dia tak boleh hidup. Telinga tak ada, mata tak ada ni, tak boleh hidup. Pernah tak jumpa orang yang buta dan tak dengar? Dia akan mati. Jadi kalau orang hanya tak dengar, mata dia boleh hidup. Orang hanya mata tak ada, buta, telinga dengar boleh hidup. Jadi kalau dia mata, boleh tak ada, tak boleh hidup. Pernah jumpa tak orang yang buta dan pekak? Dia mati dah. Sebab itu kita jumpa. Sebab Allah bekalkan ni. Apa dalil kita mengatakan ini? Selalu saya bacakan Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum. Surah yang ke-16. Surah 16 surah apa? Anda ingat semua kan? Puan yang senyum tu. Kena laju sikit. Dia 3 saat je. Itu lebih 4 saat. Surah 16. Tengok ayat yang ke 78. Muka surat 275. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah telah mengeluarkan akan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu. Daripada perut ibu-ibu kamu. Terbalik dia tengok La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kamu tidak mengetahui sedikit pun ataupun tak mengetahui apa-apa. Ini bila kali terakhir ada anak kecil tapi pegang cucu kan. Tak ada anak sendiri, cucu yang lahir semalam kita boleh pegang dah kan? Boleh tak? Datuk, ada cucu tak? Pegang tak cucu? Umur berapa yang pegang? Paling muda? Dia lahir masa itu saya nak tahu tu lah pengalaman tu. Perempuan mesti dah pegang lah anak sendiri, kecuali tak ada anak. Kalau Cik Aziz ada tu tak boleh cakap tu ada dah sensitif. Masa kita pegang tu, apa yang dia boleh buat? Menangis. Kalau dia dah kenyang, selesa, dia mungkin tidur. Dan kalau dia jaga sekejap tu, senyum sekejap, lepas tu tidur. Lepas tu kalau tak selesa, basah, nangis. Itulah la ta'lamuna syai'a. Allah kata itu betul lah. Kalau kita tak ingat kita dulu, tengok cucu dulu, dia memang tak tahu apa, nak makan pun tak tahu. Nak kena dia nangis lagi kita, oh ni kena makan, oh ni susu, ni nak Allah tak. Jadi Allah kata betul lah ini. La ta'lamuna syai'an. Kamu tak tahu apa satu. Tapi Allah kata
Wa ja'ala lakum, dan dia telah menjadikan kepada kamu sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan jantung. Kalau yang terjemah hati itu tak betul. Sebab hati bukan afidah. Fu'adun itu jantung, afidah atihalu. Itu apa? Hati itu atihal. Afidah ni mana jantung. Kenapa jantung? Itulah yang berfungsi untuk menjadikan pemahaman. Kalau komputer dia punya RAM dia punya RAM kan, untuk mengingat ini Datuk Razak. Jadi kita kena, tak boleh nak panggil dia Boy Razak je, tak boleh. Walaupun ada kawan kita nama Razak. Baik, itu yang Allah kata, Allah jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan jantung, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Bersyukur ni apa? Apa cikgu? Bersyukur tu maknanya beriman. Dia dah ikut kelas saya banyak kali, jadi tak boleh nak putar dia boleh straight. Bukan putar nak tahu sebenarnya tashkurun itu, bersyukur tu maknanya beriman. Kenapa? Kalau rujuk dalam tafsir mana-mana pun, tashkurun tu bermakna tu'minu. Bersyukur tu maknanya beriman. Kenapa bersyukur tu beriman? Bersyukur tu beriman kerana dengan bersyukur tu dia berterima kasih pada tempat yang betul. Macam mana nak boleh terima kasih? Kena guna mata, telinga dan jantung, faham apa Allah perintah, apa Allah larang. Tanpa pemahaman ini, tanpa Quran lah, kita tengok ramai orang cuba cari Tuhan tanpa Quran. Tengok Hindu, kalau kita tengok cara dia kan, menggetarkan jiwa. Dia letak mata kail besar ni, letak kat belakang, bukan satu, 14. Dan dia tarik kawadi. Tahu kawadi? Benda tu nak angkat seorang pun tak boleh, dia boleh tarik pakai belakang dia je. Pernah tengok tak? Kalau tak pernah tengok, type kat YouTube kawadi punya tarikan, how they pull the kawadi. Boleh, adanya semua tu boleh ditengok. Dia letakkan spana untuk buka skru besar ni, lubangkan ni, tembus. Itu Hindu tak pernah buat. Yang buat apa? Cina. Saya pun tak percaya tu. Satu kawan India tunjuk, dia kata Cina punya agama lagi teruk. Spana panjang ni, yang besar tu, panjang ni, dia masukkan sini. Dia dulu kalau India je, dia mana pernah pecah kelapa sampai 5,000 biji. Ini Cina, dia bawa lori dari Wazan Datuk, bawa kelapa, pecah dan atas jalan, datang motor dia ambil, masuk lori balik. Dulu tak ada. Bila Cina masuk hidup, dia punya hajat 5,000 biji. Sebiji berapa kelapa sekarang? RM2 lagi. RM2. Kalau tu dah beli 5,000, dapatlah RM1.50. Kali 5,000, RM1.50, RM7,500. Dia lepas kat jalan. Fahaman dia bayar hajat, semoga dia senangkan hidup dia. Itu orang yang cuba dapatkan agama, dapatkan cara hidup tanpa Quran. Orang kata itu salah, itu sesat, bahkan berdosa. Bukannya dia belanja itu banyak, itu dapat pahala, bahkan berdosa, dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanpa Quran. Sebab tu kita berusaha mendapatkan pemahaman yang benar daripada mata, telinga dan jantung yang benar.
Ini tak ada pilihan tuan-tuan. Kita tak ada pilihan. Ayatnya tadi kan, ingat tak ayat mana? Wa ma kana lahumul khiyarah. Mereka tak ada pilihan. Baik, kita balik pada surah Al-Ankabut. Ya. Kita tiada pilihan tu dalam ayat 78 tadi ke Ustaz? Macam mana? Ustaz pegang tadi kita tidak ada pilihan kan? Itu adakah huraian daripada ayat 78? 78 yang mana? Ayat 78 surah 16 Anak. Surah 16 itu nak tunjuk bagaimana kita ini lahir tak tahu apa satu, dan kita hanya Allah bekalkan mata, telinga dan jantung untuk serahkan diri pada Allah. Jadi ayat tu menunjukkan yang kita ini kena guna mata, telinga dan jantung kita untuk dapatkan pimpinan dari Allah. Allah memang akan pimpin, tapi kalau kita sendiri cari jalan yang salah, kita tak akan dapat pimpinan dari Allah SWT. Macam kita, contohnya kita dah duduk kelas mengaji, tak ada Al-Quran, kita rasa payah, susah. Tapi kalau kita minta pada Allah, kita telah hadir kat sini, Allah akan tunjukkan jalannya. Itu janji dalam surah janji Allah ya. Surah 29 tadi, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad pada jalan kami, ataupun orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, kami akan pimpin mereka pada jalan-jalan. Maksudnya kita akan dimudahkan, urusan kita akan dimudahkan. Mudahkan itu dia banyak bentuk, bukan semua orang sama. Ya, itulah kelebihan Allah SWT dalam memberi anugerah pada kita. Sangat unik, sangat apa kita panggil seni, sangat hebat. Itulah kelebihan Allah yang tak pernah dapat pada orang lain, kecuali kalau kita sendiri mempelajari dan memahaminya, kita akan dapat. Tanpa kembali pada Quran, tanpa kita rujuk pada jalan ini, tak ada pimpinan dari Allah. Tak ada pimpinan dari Allah, maknanya orang akan terus susah. Hari ini kita boleh berkomunikasi dengan Allah tak? Oh, ini sesat dah Ustaz. Cakap boleh berkomunikasi dengan Allah. Hadis Nabi kata, jika kamu ingin berkata-kata dengan Allah, bacalah Quran. Pernah dengar tak hadis tu? Kan? Ada siapa-siapa yang nak bercakap dengan Allah, baca Quran. Tuan-tuan, kalau Allah cakap tu kita tak faham, kita rasa apa? Contohnya kita kerja dengan satu bos, bos tu bahasa dia kita tak faham. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan dia? Kita kena belajar bahasa bos. Faham tak? Oh dah, bos puji kita faham, bos marah kita faham, bos tunjuk jalan kita faham. Kalau ni bos bagi tunjuk tak faham, bos marah tak kita. Ngajilah, suruh ngaji tak mau. Untuk faham, kena belajar. Kan dah dia beri mata, telinga dan jantung, belajar, kamu akan dapat faham. Berbanding kalau kamu baca aja surat berkeliling, tapi tak mau belajar bahasa, baca tak faham. Sekarang ni Allah bagi surat berkelilingnya ialah Al-Quran. Kita baca banyak kali mengharap pahala bacaannya, tanpa kita faham apa yang diperintah dan dilarangnya.
Dia tak ngam pun. Memanglah Quran ni terlalu berkah hingga kita baca pahala ada. Tapi yang lebih besar dan pentingnya adalah kita dikendaki memaham apa yang dibaca. Allah kata adalah Quran Quran yang kita ada ni bukan sebagai satu bahan pemelipu lara, ya, ataupun bahan untuk kita lagu-lagukan, untuk kita baca bila ada majlis-majlis tertentu. Tapi Quran ini untuk liadab baru ayati. Cuba baca ayat tu. Kita pun terus sambung tu. Dia tak lain dah, bukan macam orang bulan lepas. Ni hari ni tak pun buka nota, ada juga nota. Kita pun sambung. Berapa bagus puan baca ni pada anak, pada jiran, pada kawan-kawan, pada datuk-datuk yang lain. Kan? Sebab datuk-datuk yang lain payah juga nak ajak mari. Jadi dengan ada datuk ni, dia boleh sampai kat datuk yang lain. Walaupun ramai yang kat sini datuk-datuk belaka lah, termasuk saya. Dia datuk pada 4 cucu. Jadi lihat baru ayat ini, Allah turunkan Quran untuk ditadaburkan. Kita ada masa tak untuk itu? Kita dah diberi 60 tahun lebih. Betul? 60 apa tu? Ya. 60? Ya. 63. Oh, ngam tu. 63 kalau ikut nombor Nabi lah, ngam. 63 ngam. 63. Itulah umur kita. Kalau ada lebih, bonus. Jadi bonus jangan buang-buang. Jangan sia-siakan bonus tu, ya. Cikgu umur apa cikgu? Cikgu tak faham. Okey, tak apa. Jadi masa yang ada pada kita ni jangan disia-siakan. Masa tinggal sikit. Kalau ikut countdown, masa itu sudah ada waktunya, dah ditetapkan. Kita sedang bergerak ke arah itu. Maksudnya apa? Masa makin sikit. Countdown sekarang 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Countdown. Tapi kita tak tahu. Sebab kita lupa. Tapi kalau kita bagi tahu, ingat, ini adalah waktu-waktu pencederaan. Masa ni lah ulun habis-habis. Faham tak? Sepatutnya lah. Jadi Allah bagi jalan kepada kita, peluang untuk kita menyemak semula apa yang kita patutnya berurusan dengan Allah SWT. Sebab Allah kata tadi, Nabi kata, jika kamu ingin berkata-kata dengan Allah, baca Quran. Jadi pastikanlah Quran yang kita baca kita tahu. Contohnya dalam Quran ada ayat. Dia kata, wa aina tazhabun, ke mana kamu nak pergi? Jawab tu, kena jawab. Aku akan pergi mentaati engkau, ya Allah. Mudahkanlah urusan. Mintalah. Allah tanya. Juga dalam ayat yang saya selalu ulang baca kan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua. Siapa kamu berdua? Jin dan manusia. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Tuhan kamu berdua, yang mana satukah yang kamu dustakan? Oh, itu kalau tak ngaji, tak faham dia. Kenapa Allah ulang 33 kali? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Buka surah 55.
ada diulang. Kalau tak penting, takkan diulang begitu banyak. Dan kerana pentingnya yang begitu banyak, kita pula tak tahu. Sebab tak pernah kita berusaha nak tahu. Alah Quran, baca dapat pahala dah, itu selalu orang cakap. Tapi Allah ulang banyak kali. Juga dalam ayat ada, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka dengan nikmat maka dengan berita yang mana satukah lagi yang kamu nak beriman? Allah tanya tu. Boleh tak kita dapat petunjuk selain dari Al-Quran? Tak ada. Tak ada pilihan. Itulah sebabnya kita habiskanlah kederat kita ni untuk ayat Quran. Ini ayat sesuai untuk kita sebutkan untuk orang bayar-bayar kita lah. 50, 60, 70 mungkin tak boleh naik tangga, masih kuat ni. Saya sendiri pun rasa paling muda kat sini lah selain anak Haji Malik ni. Mengah juga nak naik atas. Orang lepas sarapan kan. Aduh. Baik tuan. Jadi hari ni kita ada beberapa ayat yang menunjukkan kita kena bersungguh-sungguh. Dan Allah dah beritahu kita tidak ada pilihan. Bila tak ada pilihan, inilah yang ada. Dan ini yang kita jumpa. Orang Melayu kata ulun. Ulun ni apa? Kalau ikut rekod tak saya cakap yang tadi? Ada berapa ayat? 4, 5. Sila tulis 10 kali. Supaya minggu lepas saya kata ayat 1 je kan yang akan ditulis di whiteboard. Jadi hari ni tuan-tuan boleh pilih ayat mana nak ditulis di whiteboard. Ayat mana? Sebelum kita rehat, kita beritahu betul ayat mana. Minggu lepas kita dah belajar apa? Fi'il mudhari'. Sekarang ni saya bagi pilihan kepada tuan-tuan. Ayat mana nak ditulis di whiteboard? 3 saat dari sekarang. 2, 1. Tak ada jawapan. Al-Furqan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. 1 ada lagi? Apa tu? Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat akhir sekali. Itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu patutnya itulah sebab yang mula satunya. Ada yang pilihan lain? 2 dah. Satu. Mana-mana buat boleh. Soalan dia Puan Maziah bertanya, kenapa ada ayat yang kata al-yawma akmaltu lakum? Contohlah saya bawa dia, pada hari ini aku telah sempurna. Allah gunakan al-yawma akmaltu, telah aku sempurnakan. Dalam ayat ini kita kaji hari ini, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad pada jalan kami akan pula. Kami itu kan memberi makna ramai. Kalau dalam bahasa Arab, kami itu dipanggil mutakallim, jamak. Pihak yang berkata ramai. Pihak diri pertama yang ramai. Yang pertama lah, pihak diri pertama. Orang pertama ialah orang cakap. Orang kedua yang diajak cakap. Orang ketiga, orang yang diperkatakan. Jadi ramai itu menunjukkan bahasa kita lah. Kami itu tunjuk ramai. Tapi di sisi Allah SWT, Allah gunakan kalimah kami itu bukan untuk taksir. Taksir maknanya menunjukkan banyak, tapi li ta'zim. Bukan taksir, tapi li ta'zim.
Ta'zir, Nabi ta'zim. Ta'zim maknanya menunjukkan keagungan. Kalau ta'zir ramai. Lepas tu lah gunakan kami. Bukan untuk ini saya tanya mungkin buat lepas kelas tu, kenapa Allah guna kami? Sebab kalau kami ni orang Kristian kata kami dah betul. Tengok Tuhan kamu gunakan ayat kami. Sebab dia tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Mak. Jadi apa hujah kita? Hujahnya ya. Kataan kami itu digunakan contoh ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang turunkan Quran, peringatan, kamilah yang memelihara. Kami itu bukan menunjukkan ramai Allah. Bukan pula disebabkan kami itu Allah ada bersama-sama malaikat yang membantu Allah. Allah tak perlu bantuan. Adanya malaikat itu hanyalah Allah tugaskan malaikat itu bukan untuk memudahkan urusan Allah, tapi sebagai kaedah Allah mentadbir alam. Semua Allah boleh urus sendiri. Allah itu maha kuasanya begitu. Bukan dia tak mampu nak buat, begitu banyak malaikat membantu dia. Tidak. Sebab Allah ni terlalu agung. Banyak perkara kita yang terlalu lemah yang tak boleh Allah direct terus. Dia kena ada malaikat memudah cara. Contohnya kisah ni saya sebut sebab apa? Ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni dia melalui pengalaman hidup yang hebat. Sebab tu dia merasa dialah orang paling pandai. Lalu dia bercakap kepada Allah SWT, ya Allah, aku rasa aku ni lah orang pandai sekali di dunia. Kalau ada orang lebih pandai lagi, aku nak mengaji dengan dia. Allah kata, ilmu kamu sikit je. Kalau kamu nak tahu ada orang berilmu lagi, pergi cari kat tempat pertemuan dua lautan. Kalau ada kejadian pelik kat situ, kamu akan jumpa dia. Dia pun pergilah dalam kisah ini diceritakan Allah dalam surah Al-Kahfi. Musa berjalan dengan pembantu dia. Dia bawa ikan, bekal lah makan. Sampai satu tempat batu besar, dia duduk atas batu besar, ikan tu lompat ke dalam air. Tak tahulah ikan tu dah dimasak ke belum ke apa ke, tapi ikan tu lompat dalam air, masuk air. Pembantu dia terlupa nak beritahu ni pada Nabi Musa. Dia pun jalan jauh baru beritahu. Sebenarnya tadi ikan yang kita bawa bekal dia masuk dalam air dan terus dia lari. Kalau ikan tu masih hidup, taklah pelik. Katanya ikan tu dia masak dah kan, tapi dia boleh lari, dia menjadi pelik. Di situlah Nabi Musa jumpa Khidir. Nabi Musa kata, aku nak belajar dengan kau. Dia kata, kamu tak boleh sabar dengan aku. Belum tahu lagi mana belum cuba lagi mana tahu. Nabi Musa jawab. Jadi dia kata, betul kamu tak akan bisa. Syaratnya apa-apa berlaku kamu jangan tanya. Kalau tuan-tuan perempuan ikuti kisahnya, disebut ada 3 perkara berlaku dalam perjalanan Nabi Musa bersama Khidir. Khidir ni tak dikata Nabi, orang solat. Ada pula yang kata, ada juga orang yang kata Nabi Khidir, tapi kita faham dia bukan Nabi. Dia hanya beramal untuk diri dia. Kejadian pertama ialah dia pecahkan sampan. Nabi Musa tengok, kita ni tumpang sampan dia, hang dipecahkan berlebar. Kan aku dah cakap kamu tak boleh sabar. Pergi perjalanan yang kedua. Nabi Musa jumpa satu budak, dibunuh pula. Bunuh orang pula. Apakah ini? Budak ni tak bersalah kan? Dia cakap kamu tak boleh sabar. Lepas ni kamu tak boleh dah ikut. Tapi Nabi Musa barilah pula ni pulang tadi. Kali ketiga kata, jumpa satu tempat bangunannya nak runtuh. Masa tu dia dah keletihan, minta bantuan makan apa semua, ni pun tak bagi.
minta bantuan lawyer, tapi bila nampak bangunan tu baiki pula. Kalau kita ambil upah kan dapat. Kita cakap kamu jangan boleh ikut aku. Kata dia, hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perpisahan dengan Nabi SAW menyebut, kalaulah Nabi Musa dapat bersabar dengan peristiwa-peristiwa itu, tentu ada banyak lagi peristiwa. Tapi 3 tu lah. Itu nak tunjuk dia banyak benda dia tak nak. Begitu juga Nabi Musa ketika dia munajat kepada Allah SWT masa 40 hari 40 malam. Kaum Nabi Musa ni dia berfaham Tuhan boleh nampak. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Akhirnya mereka kata kepada Nabi Musa, kami tak akan beriman pada engkau wahai Musa sampailah kami nampak Allah. Jadi Musa ni benganglah dengan permintaan kaum dia. Ketika dia bermunajat kepada Allah SWT 40 hari 40 malam, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali melihat engkau. Allah kata kamu tak boleh tengok aku, tapi aku ingin sekali. Okey, kau pergi ke gunung Tur Sina, gunung Tur. Kalau gunung tu tetap ada kat situ, kau boleh nampak. Kalau dia jadi apa-apa, tak boleh. Lalu Nabi Musa pergi ke gunung. Allah tunjukkan dirinya, gunung hancur. Nanti kata Allah ada satu entiti yang sangat berkuasa, tak boleh. Belum ada makhluk tengok Allah. Nak tengok Allah hanya mereka yang masuk surga. Kalau benar kata Nabi Musa tu berkata-kata dengan Allah, memang berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima, tapi bukan ditengok. Semua min wara'il hijab. Nabi SAW sendiri ketika Isra Mi'raj, Nabi berhadapan dengan Allah, tapi bukannya nampak. Nabi dia hanya dengan suara. Itulah yang berlaku. Jadi kisah Nabi Musa memberi pelajaran kepada kita untuk belajar dengan betul-betul. Jangan kata aku dah 63 koma je lah belajar. Ni waktu tarik tasbih, subhanallah, subhanallah. Senang kan, subhanallah. Memang dapat pahala. Tapi lebih baiknya kita berada di subhanallah itu dengan ilmu yang banyak. Kita tarik subhanallah tu berbeza dengan orang yang tak tahu apa-apa. Kita tarik subhanallah ya, subhanallah. Yang kita ada tarik. Ya Allah bagi klasi height yang berbeza. Jadi marilah kita tambah ini, ya. Baik. Jadi soalan tadi kata apa? Kami dengan aku tu sebenarnya menunjukkan takzim kepada Allah SWT. Baik. Tak ada yang minta lain-lain, jadi kita ambil ayat yang pertama tadi lah, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita rehat 5 minit. Take 5. Oh, dah lebih juga. Patut baca lama. 5 minit, ya. Sementara tu tuan-tuan boleh beri tandas, minum ke apa. Air dia kat tengah tu. Kalau ada apa-apa boleh tanya terus, ya.
siap tulis. Jarakkan 2 atau 3 baris je. Sebab kita nak tulis terjemahan dia. Nama apa? Hanif. Nur Hanif. Hanif. Hanif Hanif. Hanif Hanif. 2 kali. Ajak Muhammad Hanif. Macam-macam lah kau. Oh, mati ni. Okey. Tengok. Lepas ni boleh tak? Inilah. Apa dah? Boleh ke? Boleh. Okey. Apa yang masih belum siap lagi? Rasa orang perempuan tulis lagi. Tapi kalau orang tulis, orang lelaki boleh tulis dia lagi. Ingat saya pesan yang 100 Fatihah. Hari ini adalah due date-nya sampai sekarang. Anda boleh sampai tak? Siapa yang belum siap ni? Hari ada angkat tangan lagi. Allah Akbar. Penangan ayat ini minggu depan je last. Kalau tak mantap, kena tulis Fatihah kat depan. Boleh tulis Fatihah tu? Boleh. Tapi hantar. Boleh? Tulis tengok. Tak boleh. Dia 100 tu dah boleh patutnya. Kena boleh tulis. Itu saya punya training pula. Masa tu muda lagi, umur 22. 3 kali umur tuan-tuan punya, kan bagi 3. Itu yang susah tu Ustaz. Jadi kena tulis 600 kali ya. Dan 3 kali. 3 kali kata. Mana kena kali 3. 300 kali tulis baru dia dapat. Betul, saya buat tu untuk diri saya lah. Boleh Fatihah, lama-lama boleh tulis Fatihah tanpa tengok. Itu tanda kita dah mencapai satu level lain. Menarik tau ni. Ini perkembangan untuk diri kita sendiri. Tak menarik? Daripada aku tak tahu apa-apa, boleh tulis. Kan cantik. Itu je training dia. Saya bagi master lagi yang dah habis. Siapa belum habis tulis? Dah habis? Baik, kita bagi terjemahan ya. Patutnya
Walladzina tu semua orang tahu tak? Kita tanya Encik Mazalan. Walladzina apa mana? Ada berapa kalimat? Ada yang lain ke? Encik Mazalan ada seorang je sini. Dua perkataan betul. Terus mana dia? Orang-orang dan orang-orang macam tak berapa cantik. Siapa boleh bagi lagi? Datuk Razak. Dan orang yang Alamak, ada juga kurangnya. Dan orang-orang yang itu jangan ditukar sampai kiamat. Itu makna dia. Walladzina dan orang-orang yang. Jahadu. Satu kalimat lagi, jahadu. Telah berjihad mereka. Ini fi'il madi, kita belum belajar lagi. Ya. Jahadu telah berjihad mereka. Yang saya bagi terjemah ini jangan ditukar-tukar. Itu dia terjemahannya. Ya. Kalau tuan-tuan tukar nanti jadi masalah. Ambil dulu, walaupun kita tahulah ini fi'il madi yang apa-apa ke apa kan, kita tulis dulu, ya. Alladzina jahadu telah berjihad mereka. Fina itu dua kalimat. Fi dan na. Fi pada, na kami. Fina pada kami. Kalau kita terjemah terang kat orang, pada jalan kami, itu boleh. Tapi untuk terjemahan ni, fina pada kami. Lanah diyannahu. Ada 3 kalimat tu. Lanah diyannahu. La sesungguhnya. Nahdiyanna kami pasti beri petunjuk akan mereka. Jadi Jasmine tak mahir ni. Dia ikut kelas daripada Masjid Datuk Seri Kamaluddin. Masjid tu BKP tutup terus sampai sekarang. La sesungguhnya nahdiyanna kami pasti beri petunjuk akan mereka. Subulana, 2 kalimat juga. Subula jalan-jalan na kami. Subulana jalan-jalan kami. Wa inna, waw dan inna sesungguhnya. Allah la ma'a itu 2 kalimat. La sesungguhnya, ma'a bersama. La sesungguhnya, ma'a bersama. Al-muhsinina ini jamak muzakkar salim daripada perkataan hasinun. Hasan maknanya baik. Muhsinin
jamak dia, orang-orang yang berbuat baik itu. Itu datang dari mana? Alif lam ma'rifah. Kenapa alladzina tak ada itu? Dia ada di lam. Kerana alladzina itu adalah alif lam, bukan alif lam ma'rifah, tapi alif lam kalimat dia, isim mausul. Okey? Dapat semua tak? Okey, kalau dapat semua, ada tak kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari' dalam ayat yang kita baca tadi? Surah Al-Ankabut ini, ayat terakhir. Ada tak kalimat fi'il mudhari' yang kita belajar minggu lepas? Apa makna fi'il mudhari'? Mana dia tahu kami akan menunjukkan. Nahdiyanna. La tu tak termasuk. La tu kalimat lain ya. Jadi yang masuk situ ialah nahdiyanna. Apa makna nahdiyanna tadi? Pasti beri petunjuk. Kami pasti beri petunjuk. Jadi nahdiyanna, kami pasti beri petunjuk. Kita tukar kepada 5 yang lain. Kalau aku bagi petunjuk, kalau aku, tanda dia apa? Kita tukar nun dengan alif. Ini kita bawa keluar nahdiyanna. Nahdiyanna. Inilah. Nahdiyanna. Nahdiyanna ni maknanya kami pasti. Kalau kita buang lam, kita buangkan pastinya lah kami pasti ada tulis. Kalau kita tak adakan, boleh juga lah sebab dia sedap kami pasti beri petunjuk. Bilik ni berabuk ke apa? Batuk ni. Okay. Nahdiyanna kami ini diberi oleh nun ni. Nun kan? Jadi kalau aku pasti beri petunjuk, huruf dia adalah alif. Ini nun. Jadi nun ni kita tukar dengan alif. Alif, ha, dan ya. Jadi ahdiyanna. Apa makna ahdiyanna? Aku pasti beri petunjuk. Kalau mereka
dia pasti beri 7. Kalau kamu pasti beri 7. Kamu tak di awal, bonus di akhir. Jadi kalimatnya jadi apa? Tak. 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 Dan yanu bangun. Tak. Yan. Nu. Tak. Yan. Nu. Kamu pasti beri. Kalau engkau, kau tandanya ialah tak di awal. Ni ingat formula ni je, Jadi kita dapat tak yan apa mana tahyana? Engkau pasti beri 7. Boleh? Ini dipanggil PN apa mana mudhari'? Perbuatan sedang berlaku dan yang akan berlaku. Perbuatan yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Present continuous tense. Jangan takut, ini simple je. Walaupun di sebalik dia ada 4 kelas. Untuk kelas-kelas mula-mula ni kita bagi 6 saja dulu. Dia merefer pada isim domer. Ingat tak domer? Wa huma hum ya, tengok tangan gini, tapak tangan gini. Ada lagi tak? Saya punya tak hilang. Sebab saya ingat lagi. Jangan sampai hilang. Jadi cuba seorang baca terjemahan yang dia dah buat. Siapa ada berani? Volunteer sebelum saya tunjuk. Kalau tak ada volunteer, saya kena tunjuk. Ada yang volunteer? Pak Arif, boleh? Baca dulu. Terjemahkan. Walladzina, dan orang-orang yang telah melihat mereka fina, pada kami, lanah diyana sesungguhnya kami pasti beri tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan kami, wa inna Allah dan sesungguhnya Allah lama sesungguhnya bersama
Itu contoh bacaan yang bernota. Patutnya minggu depan kita menyemak ni yang minggu lepas. Minggu lepas ni kena semak patutnya. Baca bacaan yang tidak bernota. Tapi kalau semua ada nota, bacalah yang bernota. Maknanya apa? Kena hafal, ingat. Berat tak? Satu ayat je. Seminggu satu ayat. Baik, tak ada jawapan. Allah yang nak layan Ustaz ni. Puan Maziah, cuba baca. Bukan, minggu lepas pun boleh. Minggu lepas boleh, minggu ni boleh. Subulana. Sekali. Fina. Tengok ayat dulu. Sesungguhnya kami pasti beri petunjuk akan mereka. Tengok nota apa? Bukan saya suruh hafal, saya suruh baca. Not tu suruh dia. Kadang-kadang dibaca not salah. Itu nak cek bacaan tu apa, not tu betul ke tak? Ambil yang saya beri tadi, bukan yang puan ambil daripada Quran tu. Materi lain ni. Subulana, jalan-jalan kami. Wa inna, dan sesungguhnya Allah. Dan sesungguhnya bersama. Al-Muhsinin, orang yang buat kebaikan. Bukan orang yang dijamak, orang-orang yang orang yang berbuat baik itu. Apa lagi? Seorang lagi Muslimin. Cik Malik, Tuan Haji Malik, Tuan Umar. Dan orang-orang yang jahat telah berjihad mereka. Fina, pada kami. Ya. Kalau nak berhentikan dia, nahdiyanna, itu satu kalimah. Sesungguhnya kami pasti beri petunjuk akan mereka. Subulana, jalan-jalan kami. Wa inna Allah,
bersama. Maha bersama. Kan? La sesungguhnya bersama. Sesungguhnya bersama. Muhsini al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik itu. Ya. Baik, ada soalan? Ya. Macam mana? Kalau madi, ya. Ya betul. Okey. Jadi boleh berlatih sendiri kalimat-kalimat yang kita kenal ini. Ini sebenarnya sikit lah kita bagi latihan ni sikit saja. Memandangkan semua senior-senior kan, kita bagi sikit lah. Kalau bagi banyak-banyak, kalau boleh ikut tak apa. Takut tak boleh ikut, jadi kita perlahankan. Ya. Lagi satu, saya suruh menghafal tu setengah orang ni berat, tak boleh hafal lah Ustaz. Saya ni dah berapa umur dah, tak boleh. Tapi sebenarnya boleh. Bukan paksa, kita minta kepada Allah SWT. Macam lah, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulan, akan dapat jalan mudah. Syaratnya kita usahakan dia. Kalau kita tak usahakan dia, memang kita tak tahu potensi diri. Jadi kita ni Allah bagi begitu banyak kelebihan, ya, kelebihan yang sangat banyak ada pada kita. Sebab kita punya memori ni lebih kuat, lebih besar daripada super komputer. Mana ada komputer bertahan 63 tahun? Komputer setahun je, lepas tu dia jam, mesti tukar lain. Betul tak? Yang kita ni masa umur 20 tahun dulu mesti ingat lagi kawan-kawan tu. Faham tak? Maknanya memori dia tak? Jadi Allah jadikan kita potensi dengan kekuatan ingatan yang sangat dahsyat. Sebab tu kalau orang kita tengok di daerah lain ni, contohnya macam orang di India, di Durban, di Lucknow, mereka itu satu kampung menghafal hadis Nabi bersanad kepada Rasul terus. Pada Rasul, pada sahabat, pada orang ni, pada bapak dia, pada tok dia, bapak dia. Sampai itu lagi hadis tu masih dipertahankan ni. Kita tak ada. Tapi kita macam-macam kita ingat, macam-macam kita kenal. Pelakon drama Indonesia kenal semua. Lagi pelakon Korea kenal. Saya pun kenal. Jin Syun, tak betul sebut dah. Ada kan? Kenapa? Kalau tak tengok, cuba tengok. Kenal. Sebab tu kenapa kita tak gunakan potensi itu untuk Quran? Jadi kita tak boleh kata tak sempat nak tengok Quran dah. Sibuk masak untuk suami, sibuk untuk basuh. Jadi kita tukar. Kalau selama ni kita sibuk buat benda lain, tukar untuk Quran. Tukar untuk Quran ni boleh. Kita hafal satu ayat,
1 minggu. Satu minggu 1 ayat boleh? Cikgu? Dia pun sebenarnya 1 ayat dah boleh tak? Ni 1 minggu 1 ayat. Minggu lepas punya ingat? Kalau tak datang, dapatkan maklumat dari yang datang. Hari ni belajar ayat berapa? 1 ayat je kan? 29, 69. Minggu lepas 8 ayat 2. 8/2. Boleh ingat. Kita 82 kita dah tahu dah kan? Jadi biasakan tu. Dan selalu baca-baca dengan kawan. Jumpa kan dia cek aku punya hafalan betul tak. Alladina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Itu minggu pertama tu kau ingat kan? Ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kita boleh bincang kau rugi kalau tak ada Quran. Bukan rugi sebab kita rugi berniaga, tapi rugi tak tengok Quran. Baik kita cukup sampai tu. Sebelum saya terlepas ini, saya perkenalkan isteri saya, satu-satunya isteri. Bukan ada 2, 3, 1 je. Itulah. Dia nak ikut sangat hari ni, jadi saya bawa. Ya. Okey, jadi kita tak ada apa-apa. Ada soalan? Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haq wa ila siratal mustaqim bi barakatil qur'anil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Waalaikumsalam.